sah wuduk yang ada dakwat atau pewarna yang boleh sampai ke kulit. Jadi tangan Ustaz kena pen. Okey, tengok sifat dakwat tu. Dakwat tu dia tak hilang tapi sampai tak air pada kulit. Kalau sampai maka sah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi alhamdulillah hari ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita duduk santai-santai dalam taman ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hari ini kita banyak berangan nak duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kurniakan sungguh-sungguh kita duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi pembacaan pada fasal yang ke-11. Sebelum ni kita dah sembang berkenaan bab mandi, berkenaan tentang syarat sah mandi, perkara-perkara yang menyebabkan wajibnya mandi, kemudian perkara-perkara yang membatalkan mandi, kenapa kena mandi dan sebagainya. So hari ni kita nak masuk pula yang bawah dia. Lepas mandi, wuduk. Kita nak sembang pula berkenaan tentang syarat-syarat sah wuduk. Sebelum ni kita dah sembang berkenaan tentang syarat-syarat sah mandi. Apa mikrofon ni kita ada ke tak ada? Okay. So hari ni kita masuk pada syarat-syarat sah wudu. Sebelum ni pun Ustaz dah pernah baca, tapi itu kitab yang lain. Ini kitab yang lain. Okay, mudah-mudahan dia akan pasak terus dalam kepala. Okay, kita masih betul faham sungguh berkenaan tentang bab wuduk ini. Sebab ini ialah berkait dengan ibadah. Tak sah wuduk kita, tak sah solat kita. Tak sah solat kita dikira kita tidak melakukan perkara yang fardu, sebab solat itu fardu. Jadi hukum tidak mengerjakan yang fardu itu haram, berdosa besar. Wa'iyadzubillah min zalik. Jadi amalan kita tadi sia-sialah. Buat penat, basah, air pun kena bayar bil. Kemudian dah duduk pula dekat masjid. Dah sungguh-sungguh dah i'tikaf lama dah. Tapi rupanya wuduk tak sah. Wa'iyadzubillah. Jadi kena ambil perhatian dalam bab wuduk. So jadi syurutul wuduk ini dia ada 10. Syurut syarat sah wuduk ini dia ada 10. Syurutul wuduk 10, Islam wa tamyiz wa naqa anil haid wan nifas. Wa amma yamna'u wusul al-ma' ila al-bashara wa an la yakuna ala adwi ma yughayyiru al-ma' wal ilmu bi faridatihi wa an la ya'taqida fardan min furudihi sunnatan wal ma'u at-tahuru wad duhul al-waqti wal muwalatu li da'imil hadasi. Okay, itu dia punya matan dia. Apa maksudnya Ustaz? Tak faham. Okey, Ustaz terjemahkan. Jadi syarat-syarat sah wudu itu ada 10. Dan samalah juga dengan syarat sah mandi wajib. Okey. Jadi apa syarat sah mandi wajib? Apa syarat sah wudu? 10. Apa dia yang 10 itu? Yang pertama, Islam. Wajib dia itu beragama Islam. Tak sah acong ambil wuduk, tak sah. Wuduk dia tak diterima. Habis jadi apa Ustaz? Jadi dia basuh tangan lah. Jadi dia basuh muka lah. Jadi dia basuh kaki lah. Tak dinamakan amalan perbuatan dia itu wuduk. Sekalipun memang sebiji Ustaz, saya basuh muka 3 kali, dia pun basuh 3 kali. Saya basuh tangan sampai siku, dia pun basuh sampai siku. Boleh betul sebiji. Tapi tak dinamakan amalan dia itu amalan wuduk. Dan kita yang orang Islam ini dinamakan sebagai amalan-amalan wuduk dan ada fadilatnya. Ada fadilatnya, ada ganjarannya. Antara fadilatnya apa, kelebihannya, bila kita basuh muka akan menggugurkan dosa-dosa yang berada di muka. Mata kita ada buat dosa, tengok benda yang haram, bila mana kita basuh muka, gugur dosa tadi. Mulut ini banyak cakap benda-benda yang tak elok, banyak mencarut, wa'iyazbillah misalnya. Banyak sebut benda-benda kotor, wa'iyazbillah misalnya. Sekarang ni Ustaz dah jarang-jarang dah dengar. Tapi tahu masih ada lagi. Sebab kita tak check lagi WhatsApp dia masing-masing. Kalau check itu mesti ada je. Cuba buang. Tak sedap benar bunyi tengok penghafal Al-Quran, hafiz Quran, tapi cakapnya babi-babi, sial-sial, pantat-pantat, tak nak. Tak sedap benar bunyi. Sakit telinga dengar, orang yang baca tu pun jadi penyiram, dia pun sama-sama nak mencarut sekali. Tak payah apa. So antara fadilat wuduk, bila mana kita berkumur, kita basuh muka, tu buang dosa. Tapi jangan pula buat terusan. Tak apa Ustaz, sekejap lagi saya wuduk hilang dah dosa tadi.
Wah, seronok kau macam tu. Tak boleh. Sebab tu guru Ustaz dulu namanya Ustaz Arif juga, Ustaz Muhammad Arif Jasiman. Dia selalu ulang, dasar sama ajar menang dasar. Dasar memang dasar kau macam tu. Sama ajar, atau sekolah ajar benda baik. Tapi menangnya apa? Menang dasar. Tetap dia suka mencarut juga. Jadi dasarkan ajar tadi lah. Jangan dasarkan mencarut tu. Kena dasarkan yang ajaran guru tadi. Ustaz, sepanjang Ustaz duduk dalam madrasah ni, tak pernah pula duduk sembang-sembang dengan Ustaz Sodik, "Woi babi." Tak ada lah. Tak pernah pula dia panggil orang babi. Tapi korang selamba-selamba je panggil orang babi. Tak ada pula dengar tiba-tiba Ustaz Burhan tu, "Sial kau, Ustaz, kau tak tahu apa kan?" Tak pernah. Tak pernah dengar. Tiba-tiba di kalangan pelajar-pelajarnya, mulut macam tu. Kan pelik tu, tak tahu mana. Kan? Daripada mana dia ikut tu Allah Alam, tak tahu mana. Mana contoh ikutan dia tu? Ke daripada mak bapak masing-masing? Tak, ayah saya baik tak? Kalau baik ikutlah. Ikutlah baik ayah kamu tu. Ikutlah baik mak kamu tu. Mulut tolong jaga. Guru-guru, terutamanya ustaz ni, ustaz sangat sakit hati kalau dengar ada pelajar-pelajar yang mencarut, yang cakap benda-benda kotor. Sangat sakit hati. Dan bila dah sakit hati tu, hati kita akan menyumpah. Teruk budak ni. Okey, tolong ubah. Tolong ubah. Okey, jadi kita sambung pelajaran. Jadi tak sah wuduk orang bukan Islam. Jadi syaratnya mesti orang Islam. Seterusnya yang ketiga, apa syarat-syarat sah wuduk? Syarat sah wuduk ialah mumayyiz. Mumayyiz ni apa? Mumayyiz ni mudah, bahasa mudah, boleh bezakan benda baik dan benda buruk. Kalau kita nak test seorang budak tu dia dah mumayyiz ke belum? Kita test, dia tak lagi ambil benda yang tak sepatutnya masuk dalam mulut dia. Kan biasa tengok baby, budak-budak baru merangkak, kan dia jumpa lipas pun semua dia masuk mulut. So nak tahu dia mumayyiz belum? Nak mumayyiz ke tak mumayyiz? Bila dia dah besar sikit, dia nampak lipas, dia tak ambil dah masuk mulut. Dia geli, dia pukul. Atau tak kira lah apa-apa pun. Dia nampak benda sesuatu yang membahayakan, dia tak buat dah. Itu mumayyiz, mampu membezakan perkara yang baik dan yang buruk. Seseorang dianggap mumayyiz jika dia faham apa yang dikatakan oleh orang lain. Bila kita cakap, dia faham. Ini cara kita. Dan dapat menjawabnya. Atau dia boleh makan, boleh minum, boleh beristinja sendiri. Macam adik-adik kita, kalau dah pandai cebok berak sendiri, boleh, tu mumayyiz dah lah tu. Tapi kalau lah dia berak pun, "Along, cebok." Masih lagi panggil Along. "Ibu dah siap." Masih lagi panggil ibu. Belum mumayyiz lah tu. Tapi kalau dia siap berak, dia pandai cebok sendiri. "Adik dah cebok?" Dah. So adik tadi dah mumayyiz. Dah mumayyiz. Dan dia boleh membezakan antara kanan dan kiri, atau boleh membezakan antara kurma dan bara api. Ni sebutan kita. Kurma, dia nampaklah kurma tu makanan, tapi bara api dia tak ambil. Dia biar. Jadi ini menunjukkan bahawa budak tadi dah mumayyiz. Ghalibnya budak mumayyiz umurnya berumur 6 tahun. Ghalibnya umur 6 tahun mesti dah mumayyiz. Mesti makan dah makan sendiri, main-main sendiri, berak dah pandai cebok sendiri. Ghalibnya. Tapi ada lagi, adik saya dah darjah 1 pun mak saya cebok berak lagi. Tu dia tak nak belajar. Kena ajar lah. Ajar dia, bila dia pandai buat sendiri, itu menunjukkan dia dah mumayyiz. Okey. Seterusnya yang ketiga, suci dari darah haid dan nifas. Okey, saya tambah sikit bab mumayyiz tadi. Jadi sekalipun belum baligh, dia baru mumayyiz. Sebab tu Nabi sebut, ajarkan anak-anak kamu untuk solat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan rotan, pukullah dia sekiranya dia masih lagi tidak menunaikan solat ketika umurnya 10 tahun. Jadi belum baligh lagi tu. Umur baligh bagi lelaki 13 hingga 15. Kita dah sembang dah sebelum ni. Ataupun dia dah awal lagi lah. Mungkin ada yang mana awal lagi tu, umur 11 dah baligh dah. Jadi itu dia lah. Itu ke atas dia. Bahkan ada yang sampai umur 15 tahun pun belum baligh.
Jadi amalan awal ni tadi dikira sebagai amalan ke tak kira sebagai amalan? Kira sebagai amalan ibadat. Bagi si dia tu lah. Bagi si budak tadi. Bagi budak tadi. Okey, jadi bila dia mayyiz dah boleh. Dia sah amalan-amalannya. Sah amalan-amalan. Okey, seterusnya yang ketiga, suci daripada darah haid dan nifas. Sebelum ni kita cerita berkenaan tentang darah haid dan nifas. Haid dan nifas ini tak boleh disucikan melainkan dengan mandi. Mesti mandi. Mandi itu mandi wajib. Tak boleh mandi sunat, tak boleh. Tak boleh mandi pagi biasa tu tak boleh. Mesti mandi yang disertakan dengan niat. Yang membezakan mandi wajib, mandi sunat, mandi biasa ialah niat. Kalau lah pagi tadi kamu bangun tidur, kamu mandi je tak niat apa-apa, itu mandi adat nama dia. Mandi adat. Mandi tak ada apa-apa lah. Tapi kalau niat kan, nawaitul ghusli lillahi ta'ala, saja aku mandi kerana Allah Ta'ala, dah dapat pahala bagi tadi. Ataupun nawaitul ghusli li huduri ilal madrasah, saja aku mandi untuk pergi ke sekolah lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, dah dapat pahala mandi sebab nak pergi sekolah, nak menuntut ilmu. Jadi sebut dalam kitab Kifayatul Ahyar, adanya darah haid dan nifas ini disebut sebagai mani' syar'i, yang menghalang dari segi syarak. Dia bukan saja tak sah wuduk, bahkan ditegah pun daripada berwuduk. Kalaulah wuduk tadi itu memang dia nak wuduk, bukan nak mandi. Sebab antara sunat mandi adalah berwuduk. Tapi kalaulah dia wuduk itu sebab dia nak mandi, maka tak ada masalah. Dia boleh terus mandi. Terus mandi. Jadi tak sah wuduknya bagi orang-orang yang haid ataupun nifas. Seterusnya yang keempat, tidak ada sesuatu yang menghalang air untuk sampai ke kulit. Tak ada apa yang menghalang ke kulit. Maksudnya kalau kamu wuduk, jelas-jelas tak boleh lah basuh atas baju dengan baju ni, tak boleh. Sebab tu kena seng-seng lengan. Tak boleh basuh kepala atas keban, atas kopiah kamu tak boleh. Tak sah, tak sampai air kepada kepala ni, kepada kulit. Ustaz sampai Ustaz, basah air sampai, tak dikira. Buka. Sampaikan sungguh-sungguh ke kulit tersebut. Okey, yang itulah kulit zahir manusia. Kulit luar ni lah. Kulit luar. So kalau anggota wuduk kita kan muka. Muka ni ada banyak rongga. Apa tu rongga? Lubang-lubang lah. Ada lubang mata, ada lubang hidung, ada lubang mulut, ada lubang telinga. Kena masuk sampai kulit-kulit dalam lah? Tak perlu. Kulit yang luar ni lah. Mata cukup sekat anak mata ni lah, kelopak mata ni. Tak payah basuh biji mata. Hidung setakat istinsak yang masuk dalam hidung lah, tak payah kurik hidung. Mulut tak payah nak sampai anak-anak tekak basuh, tak payah. Tak payah. Kulit luar. Okey? Jika ada sesuatu yang menghalang air untuk sampai ke kulit yang terdapat di dalam kuku, maka tidak sah wuduknya. So ada apa-apa dalam kuku ni, ada kotoran dalam kuku, yang kuku panjang tu, bukan yang ada daging ni, yang luar, basuh, kena basuh. Kalau kuku pendek, macam sekarang ni kuku pendek. So kalau kuku kamu panjang, kan ada daki biasanya. Daki dalam tu basuh, keluarkan. Kalau tak sampai air. Tak sampai air kepada kulit. Sah wuduk yang ada dakwat atau pewarna yang boleh sampai ke kulit. Jadi tangan Ustaz kena pen. Okey, tengok sifat dakwat tu. Dakwat tu dia tak hilang, tapi sampai tak air pada kulit. Kalau sampai, maka sah. Sebab dakwat pen ini sifat dia kita boleh nampak lagi apa dia cakap? Jalur-jalur ni lah, jalur-jalur dekat kulit ni. Kan nampak. Tapi kalau cat sebagai contoh, cat tak boleh. Sebab cat dia memang keras dan memang dia halang air sampai ke kulit. Cat tak boleh. So kalau pewarna inai sebagai contoh, inai boleh. Inai boleh sebab dia sampai ke kulit. Tapi kalau yang benda-benda keras, contoh cat ada juga agak cat lagi apa? Apa-apalah pewarna yang menghalang, jadi itu tak sah. Wajib dia tanggalkan dulu. Wajib untuk dia tanggalkan dulu. Seterusnya yang kelima. So tadi yang keempat, tidak ada yang menghalang air sampai ke kulit. Yang kelima, tidak ada sesuatu pada anggota wuduk yang boleh merubah sifat air. Itulah air mutlak. Kita wuduk guna air
mutlak. Jadi jangan sampai bila mana kita basuh muka, air tadi dia bertukar sifat jadi air mutaghayyir. Air yang bukan lagi mutlak. Tak boleh. Apa Ustaz yang boleh merubah sifat air ni? Contoh bedak. Kamu pakai bedak tebal, ataupun orang perempuan pakai makeup tebal. Dia basuh muka, kan? Air tu nampak merah mengalir. Menunjukkan air tu air mutaghayyir. Dia basuh mulut tu, gincu dia nampak merah. Dia jatuhkan air tu, nampak air tu dah tukar jadi merah. Ketika tu air tu air mutaghayyir. So tak sah, kena basuh dulu, hilangkan dulu makeup tadi. Makeup yang ada atas muka tadi. Okey, bedak, gincu, za'faran yang banyak. Okey, benda-benda ni boleh mengubah sifat air mutlak. Wuduk tidak sah kerana ia telah berubah menjadi air mutaghayyir. Jika sedikit dan tidak mengubah air mutlak, maka ia dimaafkan. Tapi kalau tak banyak, ada sikit je, pakai bedak pun nipis je, dan air tu tak berubah, air tu tak berubah, maka sah. Wuduk kamu tetap sah. Okey, seterusnya yang keenam. Yang keenam, dia tahu akan kefarduan wuduk. Tahu akan kefarduan wuduk. Ada orang pernah beritahu dah. Dia belajar pergi sekolah, ada ustaz ajar dah. Ustaz ajar wuduk itu hukumnya wajib. Maka dia pun tahu hukum wuduk itu hukumnya wajib untuk orang-orang yang nak mendirikan solat. Maka sebelum solat dia pun pergi ambil wuduk, maka sah wuduknya. Jika dia ragu tentang kewajipan wuduk atau dengan yakin mengatakan wuduk adalah sunat bukan wajib, tidak sah wuduknya. Bagi orang-orang yang cakap wuduk ni sunat je, tak wajib pun, jadi wuduk tadi tu pun automatik jadi tak sah. Dia kena belajar sampailah dia yakin bahawa wuduk itu hukumnya adalah wajib bila mana dia nak solat ataupun mengerjakan ibadat-ibadat yang memerlukan dia wuduk lah. Contoh tawaf, nak tawaf Baitullah Al-Kaabah, wajib ada wuduk. Jadi kena belajar sampai yang dia yakin sungguh-sungguh bahawa memang hukum wuduk itu wajib sebelum mengerjakan ibadah, maka sahlah wuduknya tadi. Kalau dia tak yakin, maka tak sah. Seterusnya, yang ke-8, 5, 6, yang ke-7. 7, tidak menganggap suatu fardu dalam fardu-fardu wuduk sebagai sunat. Dia sebagian daripada tadi lah. Tidak menganggap ada fardu dalam fardu-fardu wuduk ada sunat. Apa fardu wuduk? Anggota fardu wuduk kita dah sembang dah sebelum ni. Rukun wuduk ada 6. Yang pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga basuh tangan hingga ke siku, yang keempat basuh kepala, yang kelima basuh kaki, dan yang keenam tertib. Jadi dia anggap yang ke-6 ni semua fardu, maka sah wuduknya. Tapi kalau dia beranggapan bahawa kaki sunat kot, kaki sunat, maka ketika itu tak sah wuduknya. Okey, tak sah wuduknya. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan katsira. Jazakallahu khairal jaza. Minumlah tanwir koko terbaik.